Apa khabar semua? Anda perasan tak dalam kereta anda tu kadang-kadang ada benda yang nampak macam besi, tapi bila jentik-jentik dia bukan besi, dia macam plastik je. Dia orang wrap dengan aluminium bagi nampak macam besi. Jadi adakah itu bermakna anda telah kena tipu dengan manufacturer? Tapi sebenarnya bukanlah nak kata manufacturer ni tipu kita. Ini sebenarnya adalah satu daripada beberapa teknik yang diorang gunakan untuk kurangkan kos pengeluaran kereta anda tu. Jadi dalam video ni kita nak tengok beberapa teknik yang manufacturer guna untuk macam mengelak sikit lah macam mana dia orang boleh kurangkan kos untuk jual kereta kepada kita. Sampaikan satu level sekarang ni, kereta yang dia orang jual tu punyalah murah, sampaikan dia orang tak untung pun buat kereta ni, tapi tetap boleh survive. Nanti saya akan explain. Baik, cara pertama yang manufacturer gunakan untuk kurangkan kos kereta anda tu adalah gantikan barang-barang yang mahal dengan barang-barang yang murah. Mula-mula dengar memang sakit hati kan? Tapi bukanlah diorang ganti sebarang macam tu saja. Contohnya kalau diorang nak ganti benda yang besi dengan plastik. Jadi plastik tu pun diorang akan buatlah cantik-cantik dan dia akan wrap balik supaya nampak macam besi. Dan most likely barang-barang yang macam ni adalah barang yang kita jarang sentuh. Jadi kalau material dekat steering wheel dengan dekat gear tu masih lagi barang-barang yang premium. Tapi kalau barang-barang yang kita jarang sentuh, contohnya panel-panel dekat atas bumbung ke, Swiss dekat atas tu ke, kita jarang sentuh benda tu. Jadi bolehlah diorang gunakan barang yang murah sikit tapi tetap nampak macam cantik. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua pula adalah diorang gantikan material-material yang contohnya macam leather kan. Dia gantikan dengan plastik, tapi plastik tu dibuat macam bentuk-bentuk sikit. Jadi rupa dia macam leather juga. Sampaikan kalau kita guna leather, mesti ada benang kan untuk jahit leather tu. Benang tu pun diorang boleh buatkan mold dan jadikan benda tu plastik. Jadi nampak dari jauh macam benang sebenar, tapi bila sentuh, plastik rupanya. Dia lebih kurang macam fake stitching lah. Ini pun salah satu cara untuk mengurangkan kos. Tapi diorang boleh argue juga, kalau guna plastik sebenarnya lebih tahan lama berbanding guna leather. Dan kita pun tak perlulah nak jaga sangat plastik tu macam kita jaga kulit. Itu argument diorang lah untuk justify kenapa dia gantikan material yang mahal dengan material yang murah. Baik, teknik lain yang mungkin anda tak tahu adalah diorang outsourcekan production komponen-komponen dekat negara yang mana dia punya labor cost dia murah. Contohnya dekat Malaysia. Katakan nak buat steering wheel, ada banyak komponen dekat steering tu kan. Jadi apa kata kita suruh Malaysia, satu company ni buat steering wheel dekat Malaysia, bahan pun murah, labor cost pun murah, dan akhirnya bila steering wheel tu dah pasang, hantar balik dekat kita yang akan pasang masuk dalam kereta. Benda ni dipanggil outsourcing. Jadi kita bolehlah nak outsource kepada negara-negara yang labor cost dia murah. Contohnya Malaysia, lagi-lagi negara dekat Asia Tenggara ni, dan juga China contohnya. Kita pun sebenarnya dekat Malaysia happy je bila dapat kerja-kerja macam ni. Sebab tu anda tak sangka kadang-kadang kilang-kilang tu nampak buruk je, tapi dia keluarkan barang-barang untuk company yang hebat-hebat dekat luar negara sana. Tapi ini sebenarnya membawa masalah kepada negara kita. Bila kita terkenal dengan kita punya buruh yang murah, macam mana kita nak bayar pekerja-pekerja ni gaji yang mahal dengan kos sara hidup yang meningkat tinggi ni dah jadi masalah sekarang ni. Tapi kalau kita buat benda tu dengan mahal, siapa nak bagi kita job? Jadi ini check and balance ni mungkin satu perbincangan yang kita boleh buat dalam video yang lain. Untuk video ni kita just nak tengok macam mana kereta kita tu boleh dibuat dengan harga yang murah. Satu lagi teknik yang keempat yang biasa diorang guna, lagi-lagi pengeluar daripada Jepun, adalah dia guna shared platform. Maknanya satu komponen untuk kereta Corolla contohnya, nak guna untuk Camry boleh, untuk Vios boleh, untuk Veloz boleh. Komponen tu komponen yang sama je, tapi dia boleh masuk dekat beberapa model kereta diorang. Kesannya tak perlu tukar-tukar mesin untuk buat komponen ni, dah jimat dari segi production dan mudahlah orang nak cari spare part. Even baru-baru ni saya tengok dalam channel Kawau, kereta Lamborghini Urus tu, tapi sebenarnya suspension dia Audi yang buat. Lepas tu ada banyak lagi komponen-komponen lain Volkswagen yang buat. Jadi diorang kata kereta Urus ni kereta Itali ke kereta Jerman? Dah confused.
Rupa-rupanya banyak je part-part tu di-share daripada manufacturer yang lain. Jadi bukanlah nak kata manufacturer tu tipu kita. Tak. Tapi ini sebenarnya teknik yang biasa diorang gunakan untuk mengurangkan kos buat kereta kita. Okey, teknik kelima dan agak biasa juga digunakan adalah diorang kurangkan option yang ada ataupun variant yang ada untuk pengguna pilih. Jadi kalau dulu kita tengok kereta ada 4-5 variant kan, tapi sekarang tinggal satu variant saja. Even company kereta mahal macam BMW pun bila masuk Malaysia, BMW Malaysia ambil satu variant saja untuk jual untuk setiap series. Biasanya diorang akan ambil trim yang paling tinggi lah. Jadi tak perlu risau-risau nak optionkan benda tu dengan benda-benda yang lain. Bila jadi macam ni, production kereta tu akan lebih streamline. Maknanya untuk market Malaysia, buat dekat kilang ni saja. Dan kilang tu pula sampai sudahlah boleh guna untuk market Malaysia. Tak perlu kata untuk BMW 5 Series, kilang ni buat model ni, kilang ni buat model ni, ataupun production line tu kena separate pula sebab nak satisfy pengguna yang beli trim yang mahal dengan trim yang murah. Jadi diorang bagi satu option saja. Ini pun teknik yang biasa digunakan oleh manufacturer. Tapi kalau macam Toyota, Honda tu masih lagi dia bagi variant-variant. Contohnya, kalau Honda Civic dulu ada 1.5 turbocharger mahal sikit dengan 1.8 yang murah sikit. Jadi kita masih lagi boleh beli ikut bajet kita. Tapi masalahnya kadang-kadang satu variant tu lambat nak dapat. Jadi kita mungkin terpaksa ambil juga variant yang kita tak berapa minat. Okey, teknik yang seterusnya yang manufacturer guna untuk macam mengelak macam mana nak kurangkan harga kereta tu adalah guna robot untuk buat kereta. Dulu orang buat kereta guna tangan saja. Tapi diorang realise yang kalau guna tangan ni, satu, tak berapa konsisten. Yang kedua, banyak sangat nak guna pekerja. Lagi banyak kereta, lagi banyak kena guna pekerja. Jadi bila guna robot, memanglah initial investment tu agak mahal sebab nak beli semua equipment. Tapi bila dah 10 tahun, 20 tahun beroperasi, kosnya lebih efektif daripada guna manusia. Plus, robot ni memang sesuai buat kerja yang repetitif. Setakat nak suruh welding, pasang skru, dia orang suka sangatlah buat kerja-kerja yang macam tu. Jadi amalan menggunakan robot ni memang dah biasa dekat ke semua manufacturer. Terutama manufacturer yang keluarkan kereta untuk mass production. Cuma kereta-kereta yang special, contohnya Bugatti, Ferrari, yang special order tu masih lagi buat menggunakan tangan. Sebab cutting edge teknologi ni memang robot belum boleh buat dan juga tak feasible dari segi ekonomi untuk programkan robot tu buat kerja-kerja manusia. Baik suruh manusia je buat. Tapi harga memang harga premium lah. Of course, menggunakan robot ni tak boleh nak kata manufacturer tu mengelat. Memang dia dah jadi standard practice di seluruh industri automotif. Tadi saya ada sebutkan, kos kereta sekarang ni sangat rendah sampaikan manufacturer mungkin tak buat untung pun jual kereta tu. Jadi kalau tak untung, macam mana diorang boleh survive? Biasanya lah kan, kalau kita beli kereta baru, warranty akan ada 5 tahun. Kereta tu pula katakanlah boleh pakai selama 20 tahun. Jadi untuk satu-satu masa akan ada 75% kereta tadi dah tak ada warranty. Maknanya spare part nak kena cari dan nak kena bayar sendiri dan labor cost pun nak kena bayar. Jadi dekat sinilah manufacturer kita buat duit gila-gila. Kereta pula makin lama makin canggih dan kita sekarang tak ada option sangat untuk hantar dekat pomen bawah pokok. Nak kena hantar dekat service center. Jadi kalau dah habis warranty, nak tak nak kena bayar juga. Yang kita bayar itulah yang menjadi sumber keuntungan pengeluar-pengeluar kereta kita. Jadi apa kesan diorang buat macam ni? Maknanya kalau kita baru nak buat company kereta yang baru, memang susah nak survive sebab kereta kita tak cukup banyak lagi dekat atas jalan untuk beli spare part yang kita jual. Kita kena buat untung menggunakan duit jual kereta tu. Sebut pasal spare part kereta ni. Kalau anda ni memiliki kereta tapi tak tahu langsung pasal enjin, boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kita tak tahu langsung, kita akan percaya je lah apa yang orang bagi tahu kita. Sebab tu dekat Hasbullah Syarah, saya ada sediakan satu kursus online Enjin Zero to Hero di mana anda boleh belajar segalanya tentang enjin menggunakan 50 video dan lebih 5 jam
jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin, segala sistem dalam enjin, segala komponen dalam enjin. Memang saya gunakan enjin sebenar daripada Honda Jazz untuk terangkan kepada anda segala konsep yang anda perlu tahu tentang enjin. Jadi ilmu ni lah yang akan menjadikan anda ni senang hati sikit lah untuk memiliki kereta tu, dan kalau rosak masuk bengkel pun tak risau. Mekanik cakap kita boleh faham apa yang dia bagi tahu kita. Jadi sebahagian konten kursus ni memang saya bagi anda preview free of charge saja. Link saya letakkan dekat bawah. Sebab tu selain dari company-company kereta elektrik yang baru-baru ni, tak ada dah company kereta yang baru-baru lagi untuk jual kereta diorang. Proton tu dah kira antara company yang paling muda lah yang buat kereta bukan elektrik. Padahal Proton dah 30 tahun. Maknanya bidang otomotif ni memang sangat kompetitif dia punya market. Jadi kalau anda nak harapkan ada manufacturer baru untuk buat kereta yang pelik-pelik sikit, memang jangan haraplah senang cerita. Melainkan kita beli kereta elektrik. Memang berlambak-lambak company kereta elektrik sekarang ni selain dari Tesla. Ada yang betul, yang scam pun tak kurang juga. Jadi anda rasa sekarang ni anda tertipu ke tidak dengan manufacturer? Sebenarnya mungkin tak tertipu lah, tapi sekarang ni at least anda dah tahu macam mana diorang cut corners untuk cut cost sikit. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero ada dekat ruangan description dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.